Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu ni. Okey, jadi minggu lepas kita dah belajar tentang kemahiran proses sains. Hari ni pula kita belajar tentang kemahiran manipulatif. Okey, Mukadimah ulang lagi sekali secara ringkas. Dalam unit 1 iaitu tajuk kemahiran saintifik terbahagi kepada 2 iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran proses sains yang ada 4, ingat tak? Yang ada memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor dan juga berkomunikasi. Ingat tak? Kalau tak ingat, buka buku balik dan baca. Jadi hari ni Mukadimah akan fokus kepada kemahiran manipulatif. Apa itu kemahiran manipulatif? Kemahiran manipulatif ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Okey, maksudnya kat sini kemahiran yang digunakan semasa kita nak buat eksperimen. Okey, bila kita nak buat eksperimen tu, kita buat eksperimen kat mana? Dekat makmal. Okey, sekarang kamu boleh buka muka surat 12, buku teks. Okey, ada dialog dekat situ. Okey, cikgu tu cakap, mari kita perhatikan kemahiran manipulatif yang diamalkan dalam bilik sains. Bilik sains tu makmal lah. Okey, apa dia tu? Yang ni ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni ialah kemahiran manipulatif yang digunakan. Kita tengok nombor 1 dulu. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Okey, nampak tak kat situ? Ya, ada bikar, ada silinder penyukat. Okey, jadi dia tuang satu cecair itu ke dalam silinder dengan cermat tanpa menumpahkan apa-apa cecair di atas meja. Okey. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Okey, sebelum tu Mukadimah nak tanya, spesimen tu apa? Okey, untuk pengetahuan kamu, spesimen tu ialah benda ataupun objek ataupun organisma ataupun benda hidup yang digunakan untuk eksperimen lah. Okey, contoh dalam gambar tu kamu nampak apa? Ada siput, kan? Okey, yang itulah dipanggil spesimen. Okey, jadi kena mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Kenapa? Supaya kita tak cederakan hidupan itulah siput tu. Kesian kat dia. Okey, yang ketiga, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Okey, spesimen dekat nombor 3 ni ialah bunga raya. Okey, ya, sebab kita nak uji bunga raya tu. Yang itulah dipanggil spesimen. Kemudian kita tengok peralatan. Peralatan sains apa yang digunakan dekat situ? Bikar. Okey, bahan sains yang digunakan dekat situ ialah air. Okey, yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Okey, kamu tengok dekat gambar tu, dia tengah cuci tabung uji. Tabung uji tu kamu kena cuci dengan bersih. Kenapa perlu bersih? Supaya tidak ada pencemaran semasa kita membuat eksperimen. Kalau kamu cuci tak bersih, nanti bila kamu buat eksperimen, kamu guna alatan ataupun tabung uji yang sama, nanti akan mengganggu keputusan eksperimen tu lah, ataupun
senang kata eksperimen tu tidak berjaya lah. Nah, jadi kena cuci dengan bersih. Okey, yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey, kat mana kamu ambil barang, kat situ kamu susun elok-elok, cantik-cantik. Nah, okey, yang ni Maklimah ulang balik lah. Yang tadi Maklimah dah terangkan dekat kamu lah. Okey, kemahiran manipulatif yang pertama ialah menggunakan alatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Okey, contoh Kak, kalau dalam gambar ni kamu nampak, dia nak tengok daun, sehelai daun. Dia nak tengok, bukan nak tengok daun saja, dia nak tengok urat-urat daun tu macam mana. Jadi, perlukan kanta pembesar. Okey, kanta pembesar tu ialah alatan sains. Sains ialah daun ataupun dipanggil spesimen sebab kita nak uji daun. Jadi, spesimen di situ ialah daun. Kemudian, okey, ni contoh-contoh alatan sains yang terdapat dalam uji kaji lah, yang sering digunakan dalam uji kaji. Contoh tabung uji. Untuk apa tabung uji tu? Untuk mengisikan atau memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Tabung uji pun kecil, mestilah guna kuantiti yang kecil. Kemudian kelalangkun. Kelalangkun, okey, kegunaan dia ialah untuk mengisikan cecair atau bahan kimia pepejal dalam kuantiti yang besar. Okey, kelalangkun dengan tabung uji, bila kita tengok, kita nampak kan beza dekat situ. Kelalangkun tu lagi besar. Jadi, kalau lagi besar, kita boleh isi lebih banyak berbanding tabung uji. Kemudian, silinder penyukat digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Okey, kemudian corong turas untuk menuras ataupun menapis pepejal yang apa? Yang tidak larut daripada cecair dengan bantuan kertas turas. Okey. Kemudian piring sejat. Yang ni kita tak gunalah. Untuk tahap kamu, kita tak guna piring sejat ni. Okey, tapi tak apa. Kamu hanya tahu je lah. Nah, piring sejat ni untuk apa? Nama pun piring sejat, mestilah untuk tujuan penyejatan. Kemudian pengepit, penyepit. Penyepit ni untuk memegang objek panas. Jangan guna tangan. Melecak tangan kamu tu. Okey, kemudian penunu bansen. Penunu bansen ni juga tidak digunakan untuk tahap kamu sebab bahaya. Okey. Kalau ada pun eksperimen ni hanya Maklimah saja yang boleh Maklimah saja yang boleh handle ataupun buat eksperimen berkaitan yang menggunakan api lah. Okey, kamu tak boleh nah. Okey. Fungsi penunu bansen ni untuk membekalkan api bagi pemanasan. Kemudian, kemahiran manipulatif yang kedua ialah mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Okey, kamu baca dekat situ. Dalam bidang sains, spesimen bermaksud haiwan, tumbuhan atau mikroorganisma yang digunakan dalam uji kaji. Mikroorganisma tu ialah macam kuman. Dia benda yang kecil. Okey, mikro tu ialah benda kecil. Organisma ialah benda hidup. Jadi digabungkan jadi mikroorganisma ialah benda halus yang hidup. Okey, contohnya macam kuman. Kuman kan hidup. Kemudian, kemahiran manipulatif yang ketiga ialah membuat lakaran. Okey, selalunya dalam eksperimen kita selalu akan mencatat
mencatat apa-apa uji kaji dalam bentuk, ada 3 bentuk, dua bentuk, sama ada penulisan ataupun lakaran. Jadi contoh dekat sini ditunjukkan ialah membuat lakaran. Jadi itulah, kalau membuat lakaran ni, bila kamu diberi gambar spesimen tu daun, janganlah lukis tiba-tiba lukis bunga pula. Okey, tak sama dengan spesimen kamu tu. Jadi membuat lakaran ni perlulah betul, okey, mengikut bahan uji kaji yang kita guna tu. Kemudian membersihkan alatan. Membersihkan alatan ni, okey, kamu tengoklah. Okey, dia guna sabun, dia guna span, dan dia buang spesimen tu ke dalam tong sampah. Okey. Kemudian, okey, ini cara membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Macam mana tu? Okey, baca yang pertama tu. Bersihkan semua alat dengan betul dan berhati-hati selepas digunakan. Kena hati-hati. Okey, takut terjatuh, pecah ataupun cedera tangan kamu. Kemudian yang kedua, bersihkan peralatan dengan sabun dan air untuk pembersihan asas. Okey. Yang ketiga, pastikan peralatan kering sebelum disimpan ke tempat asalnya. Macam kamu basuh pinggan tadi. Bila kamu basuh, kamu mesti letak dekat satu tempat dulu, bagi kering dulu, barulah boleh letak dalam rak. Kalau tak, habis basah rak kamu tu nanti berkuman pula kat situ. Jadi kena tunggu peralatan kering dulu, barulah kita susun dalam rak-rak tu lah. Kemudian yang akhir sekali, kemahiran manipulatif yang last sekali ialah menyimpan alatan. Dekat situ, dekat gambar ni kamu boleh nampak, yang mukadimah boleh nampak clear tu, dia susun kanta pembesar. Okey, dia susun kanta pembesar tu. Kemas ke tak kemas? Okey, tengok. Sangat kemas. Okey, dia susun elok-elok, tidak bersepah sana sini, tersusun elok je tepi tu. Okey. Yang ni contoh yang baik. Kamu pun kena ikutlah contoh macam ni, ya. Okey, yang ni ialah kesimpulan apa yang mukadimah cerita tadi untuk tajuk kita hari ni. Okey. Kita ulang lagi sekali supaya kamu ingat. Okey. Menggunakan kemahiran manipulatif yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Yang ketiga, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. Yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Kemudian kita akan tengok ingat semula. Okey, apa yang kita perlu ingat? Kita ingat baliklah apa yang mukadimah ajak dari minggu lepas lagi. Okey. Okey, apa tu? Saya ingat kemahiran saintifik. Okey, macam mukadimah cakap tadi, kemahiran saintifik terbahagi kepada dua. Yang pertama, okey, yang dia tulis nombor 1 tu ialah kemahiran proses sains. Yang nombor 2 tu ialah kemahiran manipulatif. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Memerhati. Pemerhati ialah gunakan deria yang terlibat untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena. Kemudian mengelas, kenal pasti ciri-ciri sepunya dan berbeza pada objek. Kemudian asingkan dan kumpulkan. Kemudian mengukur dan menggunakan nombor, iaitu ukur dan gunakan alat dan unit piawai yang betul.
Ni macam Mak Limah cakap minggu lepas lah. Kalau kamu nak ukur tinggi tu, mestilah guna pembaris ataupun tip pengukur tu lah, pita pengukur tu. Takkanlah kamu nak guna penimbang berat untuk ukur ketinggian kamu kan? Tak sesuai kan? Jadi kena guna alat dan unit piawai yang betul. Kemudian akhir sekali, berkomunikasi, iaitu sampaikan maklumat dalam pelbagai bentuk. Okey. Kita pergi kepada kemahiran manipulatif pula. Kemahiran manipulatif ialah menggunakan, yang pertama ialah menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Yang ketiga, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Dan yang akhir sekali, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey. Okey, sekarang kita tengok latihan. Okey, saya jawab semua soalan yang berikut di dalam buku latihan sains. Okey, nombor 1. Okey, sebelum tu Mak Limah nak kamu sediakan buku tulis. Lepas kita bincang soalan ni, Mak Limah akan habaklah apa yang kamu kena buat dalam buku tulis tu. Okey, buku sains hanya ada satu, iaitu buku tulis panjang. Okey, nombor 1. Apakah deria yang digunakan untuk membuat pemerhatian dengan bantuan alat di sebelah? Okey, yang A tu, siapa yang guna selalu? Doktor. Okey, jadi doktor dia menggunakan deria apa semasa menggunakan alat tu? Dia buah alat tu kat mana selalunya? Bubuh dekat telinga untuk dengar degupan jantung ataupun nadi pesakit. Jadi, deria yang digunakan oleh doktor tu ialah deria deria apa tu? Deria pendengaran. Deria telinga boleh tak? Salah. Bukan deria telinga. Telinga tu ialah organ. Okey, kalau dia sebut organ ni ialah contoh mata, hidung, lidah, tangan ataupun kulit. Lepas tu apa lagi satu? Dan lain-lain lah. Ada 5 deria nah. Okey, kalau ada 5 jenis organ yang kita yang berkaitan dengan deria. Okey, jadi kalau deria, soalan tu tanya deria, kamu kena jawab sama ada pendengaran, penglihatan, bau, rasa, sentuhan. Okey, yang tu semua ialah deria. Okey, jadi jawapan untuk A tu ialah deria pendengaran. Okey, lagi satu Mak Alimah nak tengok deria untuk soalan B. Deria apa tu? Deria penglihatan. Bukan deria mata nah, salah. Deria, jawapan dia ialah deria penglihatan. Okey, faham? Faham ke faham? Okey, faham nah, harap faham lah. Okey, soalan kedua. Gambar di bawah menunjukkan haiwan yang telah dikelaskan mengikut ciri anggota badan. Okey, ada cicak, ada bewak, ada boya. Okey, yang tu duduk satu kumpulan. Kemudian ada satu lagi kumpulan, iaitu helang, itik dan ayam. Nyatakan ciri-ciri sepunya dan berbeza dalam pengelasan di atas. Okey, maksud soalan ni ialah kamu tengok geng-geng cicak, bewak, boya tu dengan geng-geng helang, itik, ayam tu,
apa beza antara kedua-dua kumpulan ni? Semuanya ialah haiwan. Tapi, apa beza antara haiwan-haiwan yang diletakkan dalam kumpulan-kumpulan ni? Okey. Salah satunya ialah berbulu, tidak berbulu. Okey. Kumpulan yang berwarna kuning tu tidak berbulu. Manakala kumpulan yang berwarna biru tu mempunyai bulu pelepah. Bulu saja, berbulu pun tak apa. Nah. Okey. Kemudian contoh lain, ciri-ciri sepunya yang lain. Apa dia? Okey. Ciri-ciri lain ialah yang ni, soalan ni kamu kena cakap ciri-ciri sepunya bagi ke semua haiwan ni. Maksudnya ciri-ciri sepunya ni ciri-ciri yang sama dua-dua kumpulan ni. Semuanya ialah haiwan yang bertelur. Okey, tak ada langsung haiwan yang beranak. Semua bertelur. Cicak, biawak, buaya, helang, itik, ayam ialah haiwan yang bertelur. Jadi, yang tu ialah ciri-ciri sepunya. Tapi, kalau ciri-ciri berbeza antara kedua-dua kumpulan ni ialah berbulu, tidak berbulu, berkaki 4, berkaki 2. Apa lagi? Mempunyai kepak dan tidak berkepak dan mempunyai kepak ataupun sayap. Okey, yang tu antara yang berbezalah dengan gambar dekat atas tu. Okey. Kamu tulislah kat situ. Nah, buat macam bentuk jadual. Okey, soalan ketiga. Perhatikan gambar di bawah. Nyatakan tinggi dan berat menggunakan alat-alat pengukuran di bawah. Okey, soalan A tu, dia tengah ukur tinggi. Okey, tinggi dia berapa kat situ? Okey, kamu tulislah berapa cm ukuran budak tu. Tinggi budak tu, ukuran dia ialah 120 cm. Tulis dekat dalam kotak tu 120. Okey, soalan B ialah benda apa tu? Benda tu ialah penimbang berat. Berat badan lah, bukan berat buah ke apa, berat badan. Jadi, berapakah kilogram yang ditunjukkan dalam gambar tu? 25 kilogram. Okey. Kemudian, soalan keempat. Apakah kemahiran manipulatif yang sedang digunakan oleh Dina? Okey. Kemahiran manipulatif yang Muallimah ajak tadi ada 5. Okey, ingat balik apa 5 tu? Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains. Kemudian, mengendalikan spesimen. Yang ketiga, melakar spesimen. Keempat, membersihkan peralatan sains. Yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains. Jadi, antara yang Muallimah sebut tadi, yang mana satu sesuai dengan gambar di sebelah tu? Jadi, jawapan yang sesuai dengan kemahiran manipulatif seperti gambar di sebelah tu ialah melakar spesimen. Okey, melakar spesimen. Jawapan dia melakar spesimen. Okey, sekian saja. Jangan lupa buat latihan. Untuk tindakan selanjutnya, kamu perlu buat buka muka surat, buka buku teks muka surat 15.
kamu kena tulis nota. Nota yang dia tulis tu, saya ingat. Yang tu kamu tulis dalam buku tulis panjang. Yang tu yang pertama. Yang kedua, muka surat 16, buku teks juga. Okey, ada dekat situ saya jawab. Jadi latihan pun kamu tulis dalam buku tulis panjang. Okey, jadi apa yang kamu perlu buat? Mukadimah ulang lagi sekali. Muka surat 15, saya ingat. Dan juga muka surat 16, saya jawab. Yang tu semua dalam buku teks, kamu tulis dalam buku tulis panjang. Okey? Dan jawablah soalan. Jangan tulis soalan saja. Okey? Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.